tu boleh baca mengikut kepercayaan mereka lah. Alright. Okay, so kita mulakan hari ni. Ada dua topik yang saya nak highlight. Yang pertama, kalau tengok dekat sini adalah kemahiran cert, recurring decimal. Kalau dalam bahasa Melayunya, dia dinamakan sebagai sebagai nombor perpuluhan berulang. Recurring tu berulang. Berulang. Ini yang kita akan tengok. Ini nombor pecahan. Pecahan kepada nombor perpuluhan. Ini tak ada masalah ni. Kita guna division ke apa. Tapi untuk ini saya nak guna calculator je. Nak tengok pattern je. Tak ada masalah. Yang kedua ni. Soalan kedua dan seterusnya ni. Dari nombor perpuluhan. Kita nak convert. Tukarkan kepada pecahan. Esok macam mana cara dia tu? Pernah tak terfikir? Tengok 0.555 ni. Okey, kemudian 0.363636. Ada pattern nombor macam tu. Dan yang kedua adalah cert. Operasi cert, penambahan, penolakan, pendaraban, okey, faktorial tak adalah, pengembangan dan juga persamaan cert. Masalah menyelesaikan persamaan cert. Itu yang kita nak cover malam ni. So ini adalah asas pengiraan yang saya nak tunjukkan, nak sharing, nak ajar malam ni supaya kamu boleh bersedia untuk Form 4 dan untuk Form 5 boleh revise balik. Itu istimewanya kelas persediaan kita. Okey, pada hari ini, pada malam ni. Okey, kita pergi kepada recurring decimal number. Maksudnya recurring decimal number ni nombor perpuluhan yang berulang. Alright. So, cuba ambil calculator. Saya nak kamu buat cuba tengok soalan 7/9. Ambil calculator 7 bahagi 9. So, kalau 7 bahagi 9, okey, 7 bahagi 9 sama dengan dapat 0.7777. Sebenarnya, kalau kalkulator tu last kali ada 8. Itu sebab dia round off. Okey, tapi sebenarnya sampailah ke infinity. Nampak tak? Sampailah ke infinity 777 tu. Alright. So ini guna kalkulator je lah. Sebenarnya arahan soalan ni dia suruh gunakan operasi bahagi tu. Kaedah pembahagian tu untuk cari recurring nombor perpuluhan berulang ni. Kemudian kita tengok H. Okey. Kita tengok H. 8 bahagi 15. 8 bahagi 15. Okey. So dapat 0.5333 infinity. 33 tu sebenarnya infinity tu. Sampai kiamat nombor 3. 3 je. Nampak tak dunia pattern dia tu? Okey. Nak lagi best cuba tengok. Nombor J. Nombor J pula. Okey. J tu 1/7. 1 bahagi 7. Dapat. Tak nampak macam ini tak nampak macam berulang pun. Cuba tengok betul-betul. 142 857. Tapi kalkulator dia bagi 157 1429 kan. Tapi sebenarnya dia ulang balik. 42857. Okey. So sebenarnya dia ulang dekat sini ni. Dia ulang. Kejap. Dia ulang dekat sini. Yang ini Ini warna biru. Warna pink. Okey. Lepas tu saya ulang balik. Sebenarnya dia ulang balik 142857. Pattern macam ni pun ada. Okey, kemudian warna merah pula. 142857 sampailah infinity. Dia punya recurring dia tu ada 6. Tapi kalkulator dia sampai sini je. 1.71
429. 8 ni dia round off. Dekat sini calculator ni kat sini dia round off jadi 9. Kalau kamu tak percayalah. Sebenarnya itu tapi kat calculator dia cut sampai sini je. 8 ni dia tukar jadi 9 sebab dia round off. Ada kan? Betul tak? Ada kan? Oh, hari ni 78 orang, 79 orang aja Alright, tak ramai. Agaknya tak tahulah hari ni ada aktiviti lain ke apa ke hari Rabu ataupun kamu sambung buat matematik tambahan yang form 5 dah ambil tu kamu sambung pula jawab agaknya. Itu yang tak sempat masuk kelas malam ni. Okay, so guna calculator sahaja. Okay, untuk check. Bukan apa, saya nak kamu tengok. Okay, pattern. Pattern soalan macam ni dia menghasilkan nombor perpuluhan yang berulang. Ulang tu apa? Angka tu berulang. Ni contoh pengulangan dia. Yang J ni yang paling rare tu, 6 pengulangan yang sama. Pattern dia tu. Okay, so ini kalau nombor pecahan ditukar kepada nombor perpuluhan. Ini saya nak tengok kamu pattern dia sebagai kita punya introduction. Okay, kita tengok yang kedua. Yang saya tanda highlight ni yang kita nak try bincang lah. Macam mana kita nak tukarkan nombor berulang ni, nombor perpuluhan berulang ni, saya ni ni pula. Nombor perpuluhan berulang ni kepada nombor pecahan. Kita ambil yang senang dulu, 0.555. Okey. Sebenarnya untuk kaedah tukarkan nombor perpuluhan berulang kepada nombor pecahan ada dua. Okey, ada dua kaedah. Kaedah pertama, ini kaedah pertama lah. Kaedah satu ni yang kita nak belajar lah. Saya nak dedahkan kepada kamu. Kaedah macam ni. Kaedah fungsi dia panggil. Saya panggil kaedah fungsi lah. Kaedah pertama. Yang kedua, okey, kita boleh guna janjang. Okey. Sum to infinity. Hasil tambah infinity. Infinity. Dipanggil S infinity. So kita gunakan formula. Okey, rumus janjang. Okey, kita guna rumus janjang. Tapi untuk malam ni sebab kawan tingkatan 4 punya ni dia lebih kepada apa? Lebih kepada penggunaan kaedah fungsi. Macam mana kita tengok okey, tengok A, soalan A. Kita nak bincang soalan A. Okay, are you ready guys? Alright, hopefully you are ready lah kan? Okay, thank you for the response. Okay, 0.555 dot ni maksudnya dia dah ke infinity lah. Okay, 0.555. Okay, step pertama apa kita buat? Step pertama, okay, apa kita buat? Kita let, okay, kita terus y sama dengan 0.5555 4 lah. Dot 3 kan. Ini persamaan 1. Okay. Persamaan 1. Okay, ini step pertama. Step yang kedua, okay, persamaan 1 ni kita darabkan dengan, kita tengok, daripada sini kita nak jadikan dia, ni. Sebab dia sama, so kita hanya satu saya panggil ni satu mangkuk je lah. Alright, satu mangkuk ni je. Ni satu mangkuk ni sahaja kita ni. So dia kita kalau satu mangkuk that means apa? 100. 100 pula. 10. Kita darabkan persamaan 1 ni dengan 10. Sebab apa? Sebab apa? Apa ni? Apa saya nak cakap ni? Okey, darab 10 sebab dengan 1 je kita boleh dapat kalau persamaan 1 tu kan, kita darab maknanya 10y sama dengan, okey, so darab 10, so ini naik ke 1 kan, ke ni kan, so dia dapat 5.5555 dot. Ini persamaan 2. So kamu kena form fungsi y tu. Fungsi y tu macam tu. Ini dia. Ada yang tak faham tak setakat ni? Okey? Alright.
Kalau tak faham, kamu hold dulu. Sebab apa saya buat persamaan 1 macam ni, persamaan 2 macam ni? Sebab step yang ketiga, okey, step yang ketiga, saya nak persamaan 2 tolak persamaan 1. Right, persamaan 2 tolak persamaan 1. So, I make it clear. So, saya ambil sini. Ini persamaan 1. Saya copy. Okay. Right. Saya copy kat sini. And then, tolak persamaan 2. Persamaan 2 ni Y. Okay. Saya copy. Saya ni. Saya paste. Macam tu. Dia jadi macam ni. Okay. So, kita tolak. Ini operasi tolak. 10Y. Tolak Y. Dapat 9Y. Okay, so ini dia punya mother of konsep ni. Ini dia punya basic konsep, mother of concept pula. Konsep asas dia. Okay, yang paling asas di dunia. Sekali. Okay, so kenapa kita darabkan dengan 10 supaya bila kita tolakkan ni, dua ni kan, 5.555 dengan 0.55 ni, dia akan menghasilkan nombor bulat. So dapat 5 sebenarnya. Okay, so senanglah. So Y sama dengan berapa? Pindah je lah. Okay, 5/9. Macam tu. Y sama dengan 5/9. So buatlah kesimpulan. Maka 0.5555 dot. 3 cukup. 3 dot cukup sama dengan 5/9. Macam tu je. Simple. Alright? So, nak check, kamu guna kalkulator. Nak check, guna kalkulator. Kamu 5 bahagi 9 ni, dapat tak 0.55? Sure dapatnya. Kalau tak dapat, berdosa saya. Saya yang berdosa. Okay? Itu yang A. Okay? Kalau semua nama, kalau 5.5555, sama je. Angka dia, popularan tu 555, sama. Okay. Kita tengok yang E pula. 919191 sampai kiamat kan? Okay? 0.919191 pula. So macam mana tu? Yang E. Alright. 0.919191 dot. Tu infinity lah tu. Alright. Okay. Step pertama sama. Okay. Step pertama kita apa? Y. Let Y sama dengan 0.919191 dot. Okay, kemudian step yang kedua. Ini kena tengok ni. Kat ni kena tengok. Perpuluhan tu kita kena berhenti dekat sini. Okay. Kenapa tak berhenti kat sini? Kalau berhenti dekat sini, kalau kamu berhenti dekat sini, dia dah tak jadi ni lah. Dia susah lah kita nak melakukan operasi tolak tadi tu. Yang macam ni. Susah nak buat operasi tolak macam ni. Yang ini. Yang ini operasi tolak. Nanti dia dapat bukan nombor yang menyusahkan diri kita. So ada berapa mangkuk? Ada 2 mangkuk yang kita kena alihkan. Kalau 2 mangkuk maksudnya kalau 1 mangkuk 10, kalau 2 mangkuk, okey. Oh sorry, saya lupalah nak letak ini persamaan. Ini persamaan 2, yang purple ni persamaan 1. Okay, so step kedua persamaan 1 tu kita darabkan dengan 2 mangkuk maksudnya 100. Macam tu. Maka Y tu pun kena darab dengan 100 sebab kita darabkan persamaan. Kita darabkan dengan persamaan 1. Mana persamaan 1? Ini persamaan 1. Semua ni. Sorry. Silap dah. Saya silap. Ini persamaan 1. Pink ni persamaan 1. So persamaan 1 ni. Maksudnya persamaan 1 ni semua ni. Masuklah Y. Dengan 0.9191 and so on. Darabkan dengan 100. Maka dia jadi 100Y sama dengan, okey. So 12. 91.9191 dot. Macam tu. Senang je. Kamu faham konsep step 1, step 2 ni, boleh buat. Tujuan dia kita darabkan dengan 2 mangkuk sebab apa?
Sebab nak yang ini ni, ini dia punya utamanya. 2 mangkuk ni, okey, untuk jadikan ada nombor. Yang macam tu. Saya nak cakap macam mana tapi boleh tunjukkan dengan saya tunjuk dekat skrin ni. Okey, 2 mangkuk ni. Allah. Okey. 2 mangkuk ni dia berkait rapat dengan yang ini, 91. Nanti kita tengok pula kalau 3, 204, 204 and so on tu. Okey. So, step yang ketiga apa kita buat? Step yang ketiga. Okey, step ketiga apa kita buat? Persamaan. Oh, ini persamaan purple tadi ni persamaan 2. Okey. Yalah persamaan 2. Okey, so persamaan 3 ni step ketiga 2 tolak 1. Persamaan 2 tolak 1. So, kalau saya nak 1 tolak 2 boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi kan, mentik tambahan ni, dia melaung-laungkan, okey, jalan kerja yang mudah, kita guna. Kalau 1 tolak 2, persamaan 1 tolak 2, dia akan menyusahkan kamu sebab akan dapat negatif. So, kita pun copy. Okey, copy yang ini, persamaan 2 ni. Ini persamaan 2, tolakkan dengan persamaan 1. Saya copy je lah, malas nak ni kan. Persamaan ni. Macam ni. Zap. Tolak. 100 Y tolak Y. Dapat 99Y. Yang ini tolak, kalau kamu tengok, 91 ni stay. Yang ini tolak. Tolak. Ini akan cancel. Macam tu. So, kita dapat 91. 91. Okay, so therefore Y sama dengan 91 bahagi 99. Okay, boleh tak bahagi lagi? Kalau dah sampai macam ni, baru guna kalkulator. 91 bahagi 99. Okay. Ini adalah yang paling teringkas. Sebab soalan dia cakap, berikan jawapan yang paling ringkas. Maksudnya, the simplest form lah. Yang ini, janganlah pula, berapa 91 bagi 99? Macam boleh bahagi ni. Tak payah susah-susah, tekan kalkulator 91 bagi 99 and then sama dengan. Kalau dia dapat, kalau tak boleh kecil lagi daripada ni, inilah jawapan dia. Itu je. Right? Okay? Alright, lepas tu ada yang cakap, sir, kalau macam tu, end up, kalau kita nak check 99 ni, kita nak check 99 ni guna kalkulator. Kenapa daripada yang ini 0.91 9192 ni kita tak guna kalkulator terus? Kalau terror carilah 0.125 ni berapa guna kalkulator kamu boleh tekannya. Berapa kamu boleh buat? Berapa kamu dapat? Kalau dapat guna kalkulator, bagus. Okay, bagus. Sebab apa? Boleh jadikan dia sebagai jawapan akhir kamu. But still dalam soalan, dia nak tengok proses jalan kerja kamu buat ni juga. Okay, yang buat ni. Okay, now sekarang kita tengok pula yang melibatkan apa? 3 pula. 1, 2, 3 mangkuk. Okay, saya bagi masa 2 minit. Okay, soalan apa tu? Soalan I ni 0.204, 204, 204. Okay. Okay, I want you to try this one. Sebab dia punya step 1, step 2 dia sama. And then step 3 pun sama. Ni sekarang ni kita nak biasakan diri. Nak biasakan diri kamu pengiraan ni. Nak ingat. Saya garanti sekarang saya ajar ni kamu boleh ingat, boleh faham. Okay. Sebab aura saya tu. Poyo. Konon. Aura saya tu boleh kamu boleh buat. Step 1, step 2, step 3. Senang je. Senang by tu. Okay. Tapi. Alright. Saya garanti. Alright. Saya garanti. Bulan depan cukuplah lepas raya. Semua perut kenyang. Hati gembira. Perut kenyang. Makan rendang.
Bila saya bagi balik soalan macam ni, mesti ada yang lupa. Sebab apa? Kurang latihan. Tapi kalau mana yang memang betul dalam dia belajar dengan saya terus sampai ke hati, insya-Allah bila-bila dia boleh ingat. Contohnya Aish ni. Dia dah dapat dah jawapan dia. Saya pun tak pasti. 204/999. Okey, saya bukan susah pun. Saya tekan je kalkulator untuk cek. Betul tak? Salah. Aisyah salah kamu cuba dah cepat tapi kamu careless satu lagi step. Apa dia? Bentuk yang paling ringkas. Alright? Tak apa, kita belajar daripada kekurangan yang dan kesilapan yang pernah kita buat. Okay? So that's why dah dapat yang siapa Aish tadi tu. Aish dah dapat 204/99 ni, check dengan kalkulator. Sebab dekat kalkulator dia akan bagi bentuk yang paling ringkas. Tapi nak dapat berapa tadi? Yang 204/999 tu, dia memang kena buat yang ini. Tak boleh guna kalkulator. Memang kena buat yang ini. Okay? Alright. So jawapan dia 68/333. So kawan kamu 204/999. Okay? Okay? So, tekan kalkulator, tak apa. Tapi at least proses kamu nak dapat 204/99 ni akan dapat markah. Cuma jawapan akhir ni kamu tak dapat markah sebab dia bukan bentuk teringkas. Kalau dia tak cakap pun dalam soalan, dia cakap berikan jawapan dalam bentuk paling ringkas. Kalau dia tak cakap pun, still jawapan akhir mesti dalam bentuk yang paling ringkas sekali di dunia. Alam nyata. Apa lagi nak cakap tu? Kan? Alright. Okay, yang lain semua dapat 68/33. So, senang. Alright? So, kalau macam ni dah faham, bagus. Kita pergi next level pula. Next level dia, kalau macam ni. Yang nombor 4. Tapi sebelum kita pergi contoh nombor 4, kita pergi soalan nombor 3. Ini apa toncit ni? Dia panggil toncit tau. Kalau orang dulu panggil, yang titik ni, dia panggil toncit. Jin pakai toncit tu, inilah dia. Dia ada satu titik kat kepala dia. Inilah toncit. Okay. Ini dipanggil toncit. Apa pula lah toncit ni? Okay. So, ini saya tak nak bincang sebab apa? Sebab kamu dah belajar dah dekat sini kan. Cuma nak tahu, toncit ni apa maksudnya? Toncit tu menunjukkan angka yang ada toncit, itu yang diulang. Contohnya macam ni, 0.2222 ... Yang kedua pula 75 ni. Toncitnya ada pada 7 dan 5 kan. So ulanglah 7 dengan 5. 75, 75, 75. Dot. Itu sahaja. Toncit tu mewakili nombor angka yang berulang. Okey, tolong take note kat situ, tulis sendirilah. Nanti bulan depan lepas makan kenyang dengan rendang, kamu lupa apa peranan, apa fungsi toncit ni. Tuliskan. Okey? Mewakili angka berulang. Tengok saya tulis. Kan cantik tu tulisan saya tu, nampak ni tulisan saya. Kan cantik. Bukan apa nak suruh kamu tulis sendiri. Kan? Okey, faham so kalau tak ada dia buat macam ni, soalan macam ni, yang ulang-ulang macam ni, direct macam ni, dia bagi toncit. So kalau toncit tu kamu kena tahulah pengulangan dia dekat mana. Okey, now kita tengok pula bentuk yang macam ni. Tadi kita ada 0.3333, 0.353535. Kan? 0.4550 macam itulah, 152 macam tu. Tapi ini ada lain sikit. Dia ubah sikit. Dia ubah sikit. So macam mana pula ni? That's why kita perlu kreatif. Sebab tu dia punya level kan. Bila matematik tambahan ni, kita dah selesa dengan soalan macam ni kan, dah selesa dengan soalan macam ni, dia ubah macam ni pula. Kalau asas kemahiran matematik tambahan kamu kuat, kamu boleh berfikir dengan kreatif dan kritikal. Orang cakap think out of the box. Kalau asas tu kuat. Okey, tak apa, kita pergi straight tu ni nanti tak cukup masa pula 2 jam lagi Yang lapar tu terus lapar. Okey. 0.5333 ...
So kalau tengok kat sini, ni 0.5. Okey. Ini yang mengulangnya hanya pada sini ni yang saya bulatkan ni. Kan? So macam mana kita nak buat? Okey, so kita kena bentuk satu persamaan operasi. Okey, operasi baru. Okey, kalau macam ni 0.5 tambah tambah berapa untuk dapat 0.5 3. So kita dah gunakan kita dah gunakan 0.5 ni. Okey, yang tinggal apa? 3. Berapa yang saya bulatkan merah? 0.5 kan? So yang kalau kita tinggalkan 0.0 lah. Okay. And then the rest 3. Dot. Macam tu. Dia macam tu. So yang kita nak cari recurring tu, inilah dia. Pecahan dia. 0.5 takkanlah tak tahu 0.5. Kalau 0.5 kamu tak hafal, tak apa, tak ada masalah. 0.5. So, satu mangkuk. So, dia sama dengan 5. Kalau satu mangkuk berapa? Per 10. Dah settle. Dah jadi pecahan. So, ini senang. Sebab 0.5. Kan? Buat macam ni je. Kalau 0.05. Berapa mangkuk? 1, 2. 2 mangkuk. So, 5 per 2 mangkuk 100. Dah jadi. Kan senang. Kalau 3, 0.005, 3 mangkuk. Buatlah sendiri. Takkan itu pun ayah nak payung, kan? Ayah anda nak payung. Okey. So sekarang kita buat yang purple ni dulu. Okey, yang purple ni. Macam mana kita nak buat yang purple ni? 0.0333. Okey, step pertama apa? Still juga step pertama. Okey, kita let Y sama dengan 0.0333 dot. Ini persamaan 1. Okey, persamaan 1. Okey, kemudian persamaan step yang kedua, persamaan 1 ni kita nak darab berapa? So kita darab 1, 2. Okey. Darab 1, 2. So dapat 3. Macam tu. 0. Okey, kita tengok dulu. Ini macam mencabar juga ni soalan ni, nampak macam simple je. Okey, tak apa, kita cuba dulu. Kalau salah kita balik kamu tengok dulu, jangan untuk salin ni Okey, so kita dapat kalau 2 kita darab 100. So kita dapat 100 Y sama dengan 3 point apa tu? 3.333. Macam tu. Okey, kejap 0 point kalau 3.333. Right, okey, macam tu Ni persamaan 2. Macam tu. So 100 Y. Okey, and then yang ketiga persamaan 2 tolak persamaan 1. Okey. 100 Y tolak Y 3.333. Ini 0.0333. Okey. Okey. Right. So kalau kita tolak, kita dapat 99Y sama dengan 3. 3.3. Alright. 3.3. 30. Kalau 30, kena 30 lah. Alright. So tak boleh kalau kat situ 33. So 33 ini dapat 3. Okey.
So, darab 10 tak boleh. Kita kena tambah lagi 1. Maknanya darabkan dengan 1000. 1000Y, maka dia jadi 33.3333. Macam tu. Okay. Alright. So, kalau kita tolak, kita dapat 33. Baik. Dapat juga tu. 999. 33. Okay. 33.3. Point 3. Macam ni. Kalau 100 pun boleh juga sebenarnya. Dapat 3 pula. Okay, tak apa. Kalau macam ni tak apa. And then, alright. Tak apa. Macam ni pun tak apa. Tak ada masalah. Kalau tadi 100 pun boleh juga. Yang ini pun boleh juga. Tak ada masalah. Alright. Ini dapat 33.3. Okay. Kalau 100 boleh juga. Tapi nanti kita akan buat lagi. Okay. Kita patah balik. Kita buat kepada 100 je. Kita darab 100 saja. Kita balik-balik pada tu. Kita darab balik apa ni? 100. So ini Y. Ini 3. Kalau 100 dapat 3.3. Macam ni. Ini dapat ni. And then. Okay, so kita tolak ni. Ni dapat 99. Okay, 100Y. Tolak Y dapat 99Y. Lepas tu ini dapat 3.3. Yang lain tu kosong lah. So, ini yang nombor 2 ni dapat point juga. So, macam mana kita nak buat? Tak ada masalah. Okay. Kita pindahkan dulu. Tak apa. Y sama dengan 3.3/99. Okay. So, atas ni ada perpuluhan. Apa nak susah? Kita pindahkan dia. Jadi 33. Kalau atas tu pindahkan ke kanan, yang ini pun tambah kosong. Macam tu. So, Y sama dengan 33 bahagi 990. So, sama dengan berapa tu? Okay, ambil kalkulator. 33 bahagi 990. So, dapat 1/30. Macam tu. 1/30. Tapi tak habis lagi kat situ. Okay. Buat kesimpulan. Maka 0.5333 ... sama dengan berapa tadi 0.5? Kita patah balik kat sini lah. Kat sini. Okay. 0.5 ni sama dengan 0.5. 0.5 tadi sama dengan 1/10 kan? 5/10 ataupun 1/2. 1/2 tambah 1/30. Macam tu. So jawapan dia 1/2. 8/15. Macam tu. Patah balik. Yang ini yang kita dapat ni. Kita patah balik ke atas untuk buat. Macam tu. Okay. Macam ni. Payah juga Payah juga memang payah. Kan? Tapi kena faham. Sama je. Darab 100 sebab kita ni. Yang penting kat sini ni. Yang penting kita dapat dulu dia punya ini yang penting, itu biasa. Yang sini ni dapat, walaupun dapat, still dapat nombor perpuluhan. Tak habis lagi. So kita jadikanlah dia nombor integer. Okey, soalan seterusnya. Soalan D. Okey, soalan D. Soalan D ni 1.35, 0.135 3.
5, 3, 5. 35, 35, 35, 35. Yes. 35, 35, 35. Okay. So ini macam mana dulu? Kita buat dulu. 0.13. 0.1. Sebab dia ada dua tau. Saya pecahkan. Ini yang pertama. Okay. Ini yang pertama. Dan ini pink ni yang kedua. Ada dua pecahan yang berbeza. So kita jadikan dia operasilah 0.1 tambah 0.035 35 35 and so on. Macam tu. Okay. So ini yang kita nak cari pecahan tu. 0.1 berapa? 0.1. Okay. 1/10. Senang. Tak payah guna kalkulator, kita boleh dapat. Tapi yang ini ni nak guna kalkulator, dia takes time juga kan. So why not kita gunakan kaedah kaedah fungsi yang kita belajar tu. Alright, step pertama dari let y. Step pertama, let y sama dengan 0.035 35 35 and so on. Ini persamaan satu. Step kedua, persamaan satu tu kita darabkan dengan berapa tu kita nak tengok. 1, 2, 3. 3. Darab 1000 lah. Macam tu. Tengok. Boleh ke tidak? Okay. So dia dapat 1000y sama dengan 35.3535 and so on. Persamaan 2. Boleh tak macam ni? Okay. Okay, step yang ketiga. 2 tolak 1. Okay, kalau 2 tolak 1 tak apalah, saya copy kan. Takut ada yang tak perasan tu. Ini step pertama. Ini kedua. Ini yang kedua. Macam tu. Right. Okay. So 999 sebab 1000y, 99y sama dengan 35 tolak 0. So 35.3 3 dengan 5 tolak 3. 5 tolak 3 berapa? 5 tolak 3. Sekejap tak boleh kalau 2 10,000 ke? Darab dengan 10,000 ke? Ke 100? 35. Tak boleh 2. Kena 353. Darab 1, 2. Kena tambah lagi 1 ni rasanya ni. Tambah lagi 1. Maknanya semua ni kita darabkan dengan 10,000. Okay. 4. Kita tengok dulu. Alright. Kalau darabkan dengan 10,000. So ini 10,000. Tolak y. 10, 35. Okay. Sorry. Yang 1000 pun kita boleh darab. Boleh darab juga dengan ni. Dengan 1000. Tapi ada cara lain. Ada cara lain. Apa cara dia? Yang soalan 1 ni kita darabkan dengan 10. Step pertama ni kita darab dengan 10. Y1 ni darabkan dengan 10. 10 darab ni. Step pertama. 10y, so dia akan dapat 0.3535.
Okey. 0.3535. Yang kedua, kita darabkan dengan 1000. Ini lebih mudah. Ini lebih mudah. So, 1000 Y tolakkan dengan 10 Y. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ke saya nak ulang balik? Nak saya ulang balik ke? Okey faham Faham Ya, faham. Ulang. Oh, ada yang nak ulang tu. Okey, so saya ulang, saya buat balik Yang pertama tu, okey, step pertama ni. Okey, saya ulang Step pertama, kita let Y sama dengan berapa tadi? 0.0353535. Ini persamaan 1. Okey. Step kedua, okey, kita darabkan persamaan 1 ni, kita darabkan dengan 10. Yang ini ni kita darab 10. So kita dapat 10Y sama dengan, so kalau 10 dapat ni lah 0.3535 and so on. Ini persamaan 2. Persamaan 2. Okey. Kemudian persamaan 1 tu, step ketiga, persamaan 1 tu kita darabkan dengan 1, 2, 3. Maknanya 1000. Kita dapat 1000Y sama dengan berapa? 35.35. Ini persamaan. Ini terpaksa sampai persamaan 3. Dan yang keempat, step yang keempat, persamaan 3 tolak persamaan 2. Kalau macam ni clear tak? Guys, kalau macam ni hopefully clear lah. Okey? Dia ada pertambahan. Sebab ini persamaan 1 ni tak boleh darab. Sebab dia ada kosong kat depan. Sebenarnya kaedah ni pun boleh gunakan untuk yang soalan A tadi ni. Macam itulah. Saya baru dapat idea kan. Kita boleh buat idea kan sama-sama ni. Ni lagi clear kan. Okey, maka persamaan 3 ni persamaan 3. Okey. Tolakkan dengan persamaan 2. Macam ni. Okey, so dia tolak kan. So bila tolak 1000 darab 1000 Y dah tolak 10. 990 Y sama dengan 35. So Y sama dengan 35 per 990. Kena bentuk terendah, tak payah nak susah-susah. Bahagi je guna kalkulator. 35 bahagi 990. Ya Allah. 7/198. Okey. So dekat atas ini tadi tambah 7/198 lah. Okey. So yang ini ni kita turunkan ke bawah sikit. Macam ni. Okey. So kita sambung balik yang dekat atas ni. Pergi kat sini. 1 tambah 7/198. So tambah 1/10. Dapat 67/495. Ini jawapan dia. Macam tu. Ini lagi clear lah. Untuk kamu memahami jalan kerja ni. Mencabar juga ni. Bukannya persamaan 1. Ini ilmu baru ni.
Persamaan 1 ni kita bukannya darab tak payah darab dengan apa-apa. Kena darab dengan 10 rupanya. Dia akan lagi memudahkan kerja kamu. Macam tu. Okay. So ambil yang ni. Okay. So kalau yang 3 pula. 3 pula macam mana? So 3 nak tak nak pun kita buat jugalah. Okay. Macam mana jalan kerja dia. Okay, fahamkan So ini yang soalan yang G. Soalan G ni macam mana pula ni? Okay, step pertama. Alright. Ini sama dengan Y. Okay, so ini equation 1. Ke kamu tak nak macam ni Nak buat macam tadi macam saya pula. Boleh, tak ada masalah. Step pertama, Y sama dengan 0.0152 dot. Tadi 2. Ini 3 pula angka dia, pengulangan dia tu. Tapi ada kosong kat depan ni saja, memang suka nak menyusahkan kita kan. Ini persamaan 1. Macam tu. Okay. So ini persamaan 1. So step yang kedua, persamaan 1 ni kita kena 1, 2, 3, 4. 4. Darab 10 rasa kot. Darab 10. Apa sampai 4 pula dah. Kita darab 10 sahaja. 1 darab 10. So kita dapat 10Y sama dengan 0.152 dot persamaan 2. Kemudian step ketiga, persamaan 2 kita darab 1, 2, 3. So darab 1000. So dapat 1000Y lah. Kenapa darab ni? Sebab ada 3 yang kita kena. Ni itulah 3. Tadi 100. Macam tu lah. Okay. So sama dengan 152.152 dot persamaan 3. So step yang keempat. Okay, step keempat. Persamaan 3 tolak persamaan 2. Kita dapat 990Y sama dengan 152. So Y sama dengan 152 per 990 sama dengan 152 bahagi 990. 76 per 9495. Okey? Maka 152. Oh, senang je lah. Oh, ini je lah jawapan dia. So, inilah jawapan dia. Okay. 76 bahagi 495. 153. 152 bahagi 990. Ini satu berapa? Oh, 152 kan? 1, 3. Oh, ya. 35. Nanti 135. 10,000Y. Okey? 10,000Y yang mana ni? Kejap Ini bukan 1,000. 10,000Y. Betul. Okey, cuba kamu betulkan. Betulkan sendiri. Saya punya dekat sini ni. Sepatutnya bukan 1,000 tapi 10,000. Allahuakbar. 10,000 Ini 10,000. Tolak 10 dapat 10,000. Darab tolak 10 dapat. Nanti cuba kamu betulkan dulu lah. Tengok macam mana. Okey. 10Y darab 10 darab 1,000 dapat 10,000.
10,000 Y. 10,000 Y. Okay. So kalau 10,000 Y 2. Oh. Okay. Sebab dekat sini bukan satu. Ini kat sini. Okay. Kat sini kan? Betul tak? Right. So daripada 2 tu kita darabkan dengan daripada 2 kita darabkan dengan 1,000. So dapat 10,000. Dekat sini 10,000 tu. Sini yang ni dah betul dah. Ya Allah. Apalah. Sini ini dah betul. Yang ini ni 10Y darab 1,000 dapat 10,000. So ini salah lah ni. Okay. Kat situ saya pun dah confused dah. Okay. So darab 10,000. 10,000 tolak 10. 990 Y sama dengan 152. Macam tu. Betul kan? Betul lah. So Y sama dengan 152 bahagi 9990. Okay. 76 per 4995. Silapnya saya tadi. Okay. Silap saya tadi kat sini ni. Sini je saya silap. Sepatutnya apa? 10Y darab 1,000. Dapatlah 10,000. Sebab saya ambil 2. Saya ambil 2 tu. Yang tadi yang ini dah betul lah. Ni dah betul dah. Saya buat apa ni? Ini dah betul lah. Yang contoh yang ini je. Dia jadi macam ni. Wah. Payah juga kan? Nampak macam simple je. Tapi tahu konsep tak ada masalah. Faham konsep dia step 1, 2, 3 dan 4 ni tak ada masalah. Boleh buat. Okay, so ini jawapan dia. Alright. Okay, selesai. Satu kekeliruan. S3 tu 1521. Okay. 1,000 ni persamaan 2 ni kita darabkan dengan 1,000. So 10Y darab 1,000 dapat 10,000. Okay. Lepas tu 1,000 ni darabkan dekat sini pula. Sebab tu dia 1, 2, 3. Sebab tu dia dapat 152. 0.152. 152. Boleh demo boleh demo. Step 3 ni. Okay. Step 3 ni betul lah ni. Sebab okay. Step 2 ni, ini ni kita darabkan dengan 1,000. So darab dengan 1,000, sini dapat 10,000. Yang ini darab sini ada 3 mangkuk. 1, 2, 3. Sebab 1,000 kan? Ni darab 1,000. Alright. Lepas tu dapatlah ni. Tapi kamu cakap boleh. Dia dah boleh dah. Demo okey dah. Dah faham dah okey, so dapat yang ini. Okey. Sebabkan soalan ni menarik. Okey. So saya nak kamu cuba soalan. Banyak ni soalan macam ni. Banyak soalan ni nanti. Boleh try soalan dia. Okey. Kita tengok pula bentuk toncit ni. Okey. Yang tadi dah clear tadi dah clear tapi tak apa kalau tak apa ni boleh tengok fahamkan dekat sini kalau dah clear kat sini ni. Yang purple ni jadi macam ni sebab saya darabkan dengan 2. 1,000 tu darab dengan 2. Ini darab 1,000, ini pun darab 1,000. Sudah jadi macam tu. Okey, kita tengok yang bentuk toncit pula. Okey, thank you for the response. Okey. Alright. Kita tengok yang ini, yang pakai toncit. Yang pakai toncit ni, yang lain ni, ini tak ada masalah ni. Ini tak ada masalah, angka dia je kan. Ini tak ada masalah. Tapi yang ini ni, F ni. F ni macam mana pula ni? Boleh 3 tu tak ada. So ini sama dengan 0.1235
1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Sorry, silap. Bukan. Yang mana yang pakai toncet tu? 2 dengan 5. Itu yang berulang. 1, 2, 3, 5. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Okay. So ini dia punya jawab, dia punya ni lah. Right? 1.235, 235 macam tu. Yang lain tu tak ada masalah. Sama je kan? Tengok yang pakai toncet. Kalau macam ni 0.50, 35, 35 and so on. Okay. Alright. Ini kamu boleh cuba. Nanti saya bagi jawapan dia. Jawapan dia ada, nanti saya share kemudian. Okay. Kita tengok pula yang tadi ni semua depan dia ada kosong, point. Kita tengok pula soalan yang ada 1 kat depan ni. Tengok ni. Ada angka. Tengok ini 1, ini 2 point something, 1 point something. Yang saya highlight ni sebenarnya sebelum ni semuanya 0 point something, 0 point something. Ini ada 1 pula kat depan ni, masya-Allah. Macam mana pula ni? Right, kita tengok soalan ni. Yang pertama A. Soalan A ni. Okay. 1.555 and so on. So ni macam mana pula? So sama dengan 1.0 tambah 0.5555. Dot. 0.55 tadi kita tak payah nak susah-susah. Kita tengok balik contoh yang kita dah buat 0.55 tadi. Berapa jawapan dia? 5/9. Kita rujuk kepada yang atas tadi tu sama dengan 1.0 tambah 5/9. Tambah je lah. So berapa jawapan dia? Cuma saya nak kamu buat yang ini ni. Tengok yang ini. Pecahan dia. Daripada 1.555 ni, pecahan dia jadi 1.0 tambah. Macam tu. Itu yang saya nak kamu tunjukkan. Sama juga dengan yang ini. Okey? Okey, dan juga yang ini. Ini mencabar sikit lah. Okey, kita buat C dulu. Soalan C. 1.2444 and so on. So sama dengan berapa tu? 1.2 tambah 0.0444 and so on. So 1.2 ni sama dengan 1. 1 kan? 12/10. Macam tu. Betul kan? Kalau kita alih ni 1, so 12/10. Tambah 0.004. Okey, so kita pun buatlah 0. Ni kan? 0.444 ... Okey, so step pertama apa dia? Step pertama. Y sama dengan 0.0444 and so on. Ini persamaan 1. Okey. So persamaan 1 ni, step kedua, kita darabkan dengan 10. So persamaan 1 darabkan dengan 10 supaya dia jadi apa? 10Y sama dengan 0.4444 ... Persamaan 2. Okey, so persamaan step yang ketiga, persamaan 2 kita darabkan dengan berapa? 1. 1 cukup lah, darabkan dengan 10 juga. Tak boleh. 1. Kalau darab dengan 1, boleh. Darab dengan 1 lah. Betul lah, darab dengan 1. Menakutkan betul. Okey, so darabkan, kalau 1 mangkuk, so darab dengan 10. Darab dengan 10 juga. Tapi kena ingat, semua ni kita darab dengan 10. Maka yang Y ni kita dapat 100Y.
Ini dapat 4.4444 dot persamaan 3. So, step yang keempat, 3 persamaan 3 tolak persamaan 2. So 100 tolak 100Y tolak 10Y dapat 90Y. Dapat 90Y. So 4 ini dapat 4. Maka Y sama dengan 4 per 90. Sama dengan 2 per 45. So kita bawa ke sini. 2 per 45. Tambahlah sendiri. Dapatlah jawapan dia. Macam tu. Okay. So kita kena pandailah kat situ. Yang penting kalau kamu perasan, saya nak hilangkan yang mana? Yang nombor perpuluhan ni. Nombor perpuluhan ni. Itu yang saya nak hapuskan. Supaya yang terhasil ni adalah 4. No integer. Kalau ini pun sama, kalau kamu tengok, yang saya nak hapuskan tu adalah yang ini. Supaya yang terhasil adalah integer 152. Itu. Itu tujuan dia. So belah kiri belah kanan tu tak kisah macam mana pun. Belah kiri tu tak kisah macam mana. Yang penting bila dibahagi, bila ditolak, dia dapat nombor integer juga. Contohnya, 100. Ini kan, 100 tolak 10, dapat 90. Ataupun yang tadi yang agak mencabar ni, 10,000 ditolakkan dengan 10. Dapat yang ini. Macam tu Alright. Ini yang pakai toncet ni. Alright, boleh ni. Nanti saya bagi latihan kepada kamu. Alright. 1 jam juga ni nak menerangkan pasal nombor pengulangan ni. Right? So ada latihan-latihan yang saya tak buat, termasuklah nombor-nombor yang ada toncet ni. Alright, kamu try buatlah. Sebagai latihan lanjutan kepada kamu. Sebab ini penting juga ni, nak biasakan. Alright, nak biasakan. Okey, bila kita biasakan dengan soalan macam ni, maksudnya dalam minda kita dia dah terpahat. Okey, dia dah terpahat. Macam tu, itu yang kita nak buat. Sebab tu ada drill lah apalah semua tu. Okey? Seterusnya, right? Kemahiran asas matematik tambahan yang kedua untuk ni adalah cert. Cert ni ada 2. Okey, cert ni ada 2. Apa dia yang perlu kamu kuasai? Operasi. Operasi cert. Apa dia? Tambah, tolak, darab, bahagi. Okey? Yang kedua, persamaan cert. Ini pun cari X juga. Carilah X. Nanti saya ni ya. So, operasi cert ni, right? Operasi cert ni termasuklah apa dia? Pengembangan. Faktor tak ada sangat. Kembangkan. Faktorkan pun mungkin adalah. Faktorkan pun ada juga mungkin lah. Tak banyak sikit mesti ada jugalah. Itu je lah dia. Kembangkan dengan faktorkan ni yang paling penting tu. Alright. Tanpa menggunakan, kita tengok contoh soalan 1. Okay. Are you okay guys? Kalau tak okay, okay. 1 minit kita break 1 minit je. 10-12 kita masuk balik 1 minit je untuk tarik nafas ataupun minum air. Alright. Okey, tarik nafas. Mungkin mana yang ada air tu boleh minum air. Macam saya bagi saya minum air kat tadi. Okey dah.
10-12 kita sambung dengan set. Set ni kalau kita tengok, ini kita kena kembangkan. Ini kita kena kembangkan. Okey. Ini pun kita kena kembangkan and then lakukan operasi. Yang ketiga, dia panggil merasionalisasikan set. Okey, merasionalisasikan set kalau dia melibatkan nisbah. Itu dia merasionalkan set. Itu nama dia. Ini yang ketiga ni, rasionalkan set. Ini pun sama, walaupun dia cakap permudahkan, tapi kita kena guna dia term rasionalkan set. Dia melibatkan operasi kembang faktor pendaraban, then permudahkan and so on. Ini sama, itu je lah. Okay. Dan juga yang ini, yang ini soalan last ni, soalan persamaan set. So macam mana pula tu nanti kita nak tengok. Tak apalah, yang penting pengiraan kembangkan dengan permudahkan tu. Okay, kita tengok kat sini. Ini mungkin tak lama lah kot. Okay, so kita ambil yang mudah dulu. Ini tak tahulah mudah ke tak bagi kamu kan. Alright, kita tengok soalan A. 1A ni. Okay, kalau bentuk macam ni. Alright, kalau bentuk macam ni, maksudnya ada dua kurungan. 2 set 3 tolak set 2 kuasa 2 kan? Okay, so sama dengan yang sama. 2 set 3 tolak set 2. So dia macam ni. Sir, kenapa tak guna yang kaedah mudah tu, sir? Yang ni darab, apa semua tu kan? Boleh, tapi saya kena tunjuk satu persatu sebab ini set ni benda baru bagi kamu. Kalau yang macam tu senang lah. X tambah 2 kuasa 2. Boleh lah. Ini darat. Lepas tu darat satu persatu. Ini darat sini. Boleh lah guna kaedah tu. Kaedah easy tu kan. Easy expand. Okay. Easy expand tu senang lah. Tapi set tak boleh. Saya kena tunjukkan satu persatu sebab ini benda baru bagi kamu. So yang pertama, yang ini 2 set 3 darab 2 set 3. Ini asas pengembangan dia. Okey. So agak teknikal lah. Ini agak teknikal. Lepas tu tambah. Tambah. Semua tambah je. Kalau kembang tambah je lah kan. 2 set 3 darab negatif set 2. Kemudian yang seterusnya, yang hijau ni. Okey, ini. Yang kedua ni, tambah negatif set 2 darab 2 set 3. Saya operasi dia semua tambah. Semua ni tambah, senang. Usaha pengembangan dia kan. Betul yang kedua ni, Allah. Okey, yang ini, darab ni, tambah negatif set 2 darab negatif set 2. Macam tu. Tengok. Anak panah biru, yang biru dengan yang hijau. Okey, kita selesaikan yang biru dulu. Okey, yang ini 2 set 3 darab 2 set 3. Okey. Saya nak ambil contoh lah. Saya ambil contoh mudah. Contoh mudah. Kalau X. Macam mana saya nak cakap? X darab. Macam mana? Okey. X. 5 kuasa X darab 6 kuasa X. Macam tu kan? So, kita boleh keluarkan ni. Right? So, dia jadi 5 darab 6 kuasa X. Ini asas dia lah. Sama juga dengan ni. Okay? Set yang ini dengan set ini, kuasa dia sama. Simbol set. Okay? 2 darab 2, 4 lah. Tapi, set 3 darab set 3, okay, sama dengan 5 darab 2. 5 darab 2, 4. 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 5
Sama dengan apa? Nanti saya kembangkan yang lain dulu supaya kamu nampak. Okey, kemudian tolak lah, jadi tolak. Sebab negatif kan? Right? 2/3 darab set 2. Mana yang negatif ni? Negatif ni saya dah letak kat depan Macam tu. Kemudian yang hijau ni pula, ni ada negatif, so tolak. Okey. 2 kat depan. Set 2 darab darab set 3. Macam tu. Dan last but not least, tolak tambah set negatif dengan negatif ni. Negatif jadi positif kan? Okey, jadi positif. So set 2 darab set 2. Okey, dia macam tu. Okey, so kita selesaikan yang biru. Set 3 darab set 3. So sama dengan set 3 kuasa 2. Ataupun 3 set 3 kuasa 2. So set 3 darab set 3 dapat 3. So ini sebenarnya sama dengan 4 darab 3. Sebab apa? Take note Saya tulis take note dekat sini. Set 3 darab set 3 sama dengan set 3 kuasa 2. So dapat 3. Boleh Right. Kemudian tolak. Okey, 2 tu. Set 3 darab set 2. Right. So macam mana pula tu? Ini dapat set 6. Macam mana dapat set 6? Alright, so macam mana dapat set 6? Set 3 darab set 2 sama dengan set 3 darab 2. So dapat set 6. Macam tu. Okey, yang hijau ni pula tolak. Samalah. 2 dapat set 6. Sama kan? Right? Yang ini tambah dapat 2. Sebab apa? Dapat 2. Sebab set 2 darab set 2 sama dengan set 2 kuasa 2. Sama dengan 2. Tu kat sini ni. Macam-macam nota saya buat untuk kamu ni. And then kita simplify. Okay, kita simplify. 4 darab 3, 12. Nak tanya kamu ni. Set 2, 2 negatif 2 set 6, tolak 2 set 6. So, kamu akan dapat negatif 4 set 6. So, ini macam X lah. 2X tambah 2X. Dapat 4X. Kalau negatif 2 set 6, sebab dia like term tau. Dia sama ni. Ini sama. So, dia dapat tolak 4 set 6. Tambah 2. So, jadi 14 tolak 4 set 6. So, ini jawapan dia. Panjang ni. Okay. So, yang purple ni untuk remark untuk kamu. Dan juga yang hijau ni remark untuk kamu pendaraban dia. Macam tu, babe. Yeah. Alright. Faham So yang saya starkan ni, ini remark untuk kamu so that kamu boleh refer. Kalau didarab dengan darab tu lah. Tapi saya tak pastilah kalau kalkulator kamu tu boleh didarab. Boleh tekan aja sudah dapat ni. Okey, tapi saya step by step asas dia kenapa ni darab ni purple tu set 3 darab set 3 kenapa dapat 3. Itu sebab dia. Ada tu and then set yang hijau ni set 3 darab set 2 dapat sebenarnya set 3 darab 2. Konsep dia ni lah. Sebab kuasa dia sama. Kuasa dia sama. Set ni
Okey, set ni adalah punca kuasa ni, katakan X, set X sama dengan X kuasa 1/2. Kalau set 5 sebenarnya sama 5 kuasa 1/2. Itu remark recall balik. Okey, dengan indices. Okey. So soalan-soalan ni, alright, ini boleh kamu boleh cuba soalan ni, jawapan dah ada, alright, kamu boleh darab lah. Kalau macam ni kena apa guys? Ini kena darab satu persatu macam saya buat tadi. Okey, ini darab ni, ini darab ni. Kalau ni macam mana pula B ni? B ni kena 2 set 2 tolak 3 darab 2 set 2 tolak 3. Baru tolak. Sama juga. 2 set 2 tambah 3 darab 2 set 2 tambah 3. Kamu kembangkan yang purple ni, permudahkan dan tolakkan dengan yang biru yang setelah kamu kembangkan. Dia ada panjang-panjang ni. Try lah buat. Yang penting konsep yang satu ni yang saya tunjuk kamu yang satu ni, okey? Kamu fahamkan betul-betul. Remark saya dah bagi dah kat sini. Alright, thank you for the response. Okay, sebagai nota kamu lah. Tapi nanti ni saya akan share. Ini buat latihan lanjutan untuk nombor 2. Seterusnya, kita nak merasionalisasikan set. Okay, rasionalkan set. Apa ni? Macam kemerdekaan je kan? Nasional ke apa? Tak, bukan. Ini memang terms dia. Terms matematik dia dalam bahasa ni. Kalau bahasa Inggeris dia panggil rationalize set. Tak ada beza, sama je. Okay. So, saya nak kamu tekan kalkulator soalan B ni. Soalan B ni. Saya nak kamu tekan kalkulator. Alright? Berapa kamu dapat? Kalau saya tekan 7 per set 2. Dia jadi 7 set 2 per 2. Sir. Apa makin besar ni? Ini dah slim. Okey, bila kita tekan kalkulator, ni macam lagi membesar je ni, macam obes je ni, lagi macam bertambah. Bukan apa. Maksud dia, kalau kita nak rationalizekan set ni, kita tak nak penyebut tu ada set. Ada nilai set ni. Dia tak nak. Bawah ni tak nak. Itu dia punya rationalize set ni. No. Okay. Tiada. Okay. Tiada set pada penyebut. Itu dia punya sebab musabab dia. Okay. Sebab musabab dia tiada set pada penyebut. Sir, ni guna kalkulator dah cukup dah ke? Tak. Saya suruh tekan kalkulator untuk kamu cek jawapan akhir dia. Okay. Tapi adalah dia punya proses jalan kerja dia untuk dapat markah K1 tu. Okay. Tengok B 7 per set 2. Okay. So, dia panggil kat sini set conjugate. Set conjugate. Conjugate. Alright. So, kalau ini dia tak rasa sangat. Okay. Ini dia tak perlu pakai conjugate tak apa. Kita darab dengan diri dia sendiri sebab dia hanya ada satu term sahaja. Set 2. So, maka kita kena darablah dengan set 2. Set 2 bawah, set 2 atas. Okay. Sebab tu, jadi 7 set 2. Kan? Darab je lah. 7 darab set 2 jadi 7 darab set 2. Nak buat macam mana lagi? Jangan tukar kepada nombor perpuluhan. Berdosa kamu. Sebab apa berdosa? Sebab degil. Sebab ini tajuk set. So, kenalah kekalkan
simbol set tu. Ini simbol set dia ini simbol set tu. Okey? Ini simbol set tu. Dia kena ada simbol set tu. Okey, so set 2 darab set 2. So dapat berapa? Dapat 2 lah. Saya nak tunjuk juga kepada siapa yang lupa. Sebab apa? Set 2 kuasa 2. That's why dia dapat 7 set 2 per 2. No set as penyebut. Tiada set pada penyebut. Itu maksud rationalize. Ini biasa saja. Okay. Kita tengok contoh yang mudah. Kita ambil soalan F for Faiz. F for Faiz. Faiz Hanata. Kita ambil soalan F. Sebab apa dia agak mudah sikit lah. 3 tambah set 2 bahagi 5 tolak set 5. Okay, tapi sebelum tu, dah mahir. Hopefully kamu dah mahir dah. Saya punya proses yang tadi saya tunjuk proses. Yang purple ni set 3 darab set 3 dapat 3. Set 3 darab set 2 dapat set 6. Sebab apa? Set 3 darab 2. Lagi apa? Lagi apa? Ni set 2. Set 2 darab set 2 dapat 2. Nampak? Dapat 2. Itu proses dia. So hopefully kamu dah ni lah. Okey, apa itu konjugat? Apabila kita darab term yang sama tapi lain operasi. Tengok Tengok. Tak tengok dosa. Operasi dia tengok pada penyebut ataupun pengangka dia. Tapi kalau soalan macam ni dua-dua ni ada set macam mana Macam mana kita nak buat? Kita tengok dekat dia punya penyebut dia. Denominator dia. So kita darabkan dia, okey. Benda yang sama, terms yang sama. 5 dengan set 5. 5 dengan set 5. So kalau kita bahagi 2 ni, kita akan dapat 1. Kan? Kalau kita bahagi 2 ni lah. So kita wujudkan set ni. Tapi berbeza. Okey, dia punya operasi dia berbeza. Apa beza? Kalau tolak jadi tambah. Macam tu. Saya ulang, kalau tolak jadi tambah. And then darablah macam biasa. Okey. So darab macam biasa. Macam mana saya nak darab? Okey, saya darab atas dulu lah. Boleh darab atas. 3 darab 5 3 darab 5. Saya buat satu persatu. Mungkin ada antara kamu ni yang baru kan. So tambah 3 darab set 5. Okey. So yang kedua ni susah sikit lah. Ini macam ni. Okey. So ini macam ni. Tambah 5 darab set 2. Tambah set 2 darab set 5. Ini yang atas. Okey. Dibahagi dengan yang bawah tu. Sebenarnya bila saya nak bagi tahu tips lah. Bila kita darabkan, ini dinamakan sebagai conjugate Ini dinamakan sebagai conjugate. Dalam bahasa Inggeris pun dipanggil conjugate. Ejaan je beza. Okey, ini dipanggil conjugate. Okey, term sama, operasi dia opposite. Berbeza. Opposite lah, bertentangan. Okey, so sebenarnya saya nak beritahu, kalau kita darabkan dengan conjugate dia, sebenarnya kita hanya darab ni dengan ini, darab ni berapa? 25. Lepas tu negatif kan? Ni negatif set 5 darab set 5 dapat 5. Itu je sebenarnya. Tapi tak boleh. Kita kena tunjuk. Sebab itu memang dalam skema pemarkahan, pendaraban dia mesti ada 6 ke atas. Apa maksud dia? Ini baru pendaraban 1, 2 pendaraban, 3 pendaraban, 4 pendaraban. Dia nak berapa? 5 atau 6 ke atas pendaraban. Ni baru 4. So bawah ni kena tunjuk. So 5 darab 5
Kan? Ni dengan 5. So, tambah 5 darab set 5. Ha. Okey. Kemudian yang biru ini. Okey, yang biru ni set ni tambah set 5 darab 5. Tambah set 5 tambah negatif set 5 darab set 5. Ha. Tolak. Jap. Saya ada salah ni. Negatif set 5. Ya 5 darab 5. 5 darab tambah set 5. Okey, ini tolak. Ini tolak. Okey. So ni tolak. Okey. So sebenarnya yang saya highlight ni kan, ini ni kita boleh cancel. Sebab tu tinggal yang 2 ni je. Itu maksud dia. So atas ni dapat 15 tambah 3 set 5 tambah 5 set 2 tambah berapa? Set 10. Bahagikan dengan 25 tolak 5. Macam tu. So kita permudahkan 15 set 2 darab set 5. So dapat darab set 10. So atas tu kekal lah macam tu. 15 tambah 3 set 5 tambah 5 set 2 tambah set 10 bahagi 20. Dah cukup. Inilah jawapan dia. Tak cantik tapi itulah hakikat dia. Okey? Yang saya nak tunjuk dia, yang saya nak tunjukkan tu adalah apa? Dia punya conjugate tu. Kita darabkan conjugate. Macam tu. Right? Conjugate tu darab conjugate, and then ini adalah operasi darab bahagi tambah tolak. Okey, itu. So ini jawapan dia. Itu sahaja 2 3 darab 2 darab 5. Tak boleh, itu sahaja. Okey. So ini. Kalau kamu tengok yang atas sahaja yang ada set, bawah nahi. Yilek purungge ada. Just integer sahaja. Dia punya penyebut. Right? Sama juga dengan ni. Boleh tengok. Yang lain-lain tu. Okey. Ini contoh yang nombor 5 ni. Required buat nombor G. So, yang H ni macam mana, sir? Sir, yang H ni. Nampak macam susah? Yes. Ini kena darab conjugate. Tambah dengan ini yang darab conjugate. Dia lain-lain. Maknanya ada 2 operasi. Ini darab conjugate. 5 tambah set 2. Ini darabkan dengan conjugate. 7 tolak set 3. Okey, so kita tengok macam mana. H ni, dia punya soalan dia macam mana dia boleh pergi kan. Dia memang panjang. Cakap panjang gila tu tak adalah kan. Okey. Tapi panjang lah juga. Okey. Macam ni. Ni macam mana ni kita nak buat ni soalan H ni. Okey, macam mana? Okey, kita buat yang purple dulu. Kita darabkan dengan conjugate. 3 tambah set 2 bahagi 5 tolak set 2. Darab conjugate dia apa? Okey. Darab conjugate dia apa? Right? Darab conjugate dia apa? 5 dengan set 2. 5 dengan set 2. Apa operasi dia? Kalau ini tolak, dia tambah. Right? Selesai untuk terms yang pertama. Tambah yang kedua pula. Okey, yang kedua tu apa? 4 tolak set 3 bahagi 7 tambah set 3. Conjugate dia apa? Darabkan dengan conjugate yang bawah ni.
7 dengan set 3 bawah, 7 dengan set 3 atas. Apa operasi dia? Ini tambah dia jadi tolak. Macam tu. Oh. Oh, gila Azhar. Panjang gila apa semua. Apa nak buat? Itulah hakikat kehidupan. Eh? Itulah kehidupan. Hmm. Jangan nak apa tu cakap tu. Jangan nak sending-sending. Apa entah yang tu cakap tu kan. Okay, so lepas tu nak buat macam mana? Kamu workout lah. Selesaikan ni dulu. Alright, and then tambah dengan selesaikan ni dulu. And then workout. Saya nak bagi tahu tu je. Right? So untuk ni kamu kena pandai nak kembangkan. Lepas kembangkan kena pandai tambah tolak. Tengok operasi dia macam tu. Okay? So good luck with that. So try buat ni. Okay, so contoh-contoh saya dah bagi, asas dia lebih kurang sama je. Dan juga yang ini conjugate. Dua ni conjugate dia berbeza. Saya ulang balik. Dia punya ni berbeza. Kalau ni tambah ni jadi tolak. Macam tu lah. Okay, soalan ni pun sama, conjugate ni. Boleh kamu boleh darab. Okay, darab conjugate. Okay, yang senang, ini yang senang lah. Ini pun sama, darab conjugate. Sebab apa? Sebab apa saya cakap darab conjugate? Sebab dia ada denominator dia ataupun penyebut dia ada set. Kalau nak hilangkan set supaya wujud hanya integer. Integer apa? Contohnya macam ni 20 kan? Tengok bawah dia 20 kan? Kena darabkan dengan conjugate dia. Darab conjugate dia. Macam tu. Right? Okay, ini pun sama. Ini macam tadi lah. Macam tu macam tadi tu. So last but not least, saya nak apa? Persamaan. Ini soalan 9 ni adalah persamaan set. Persamaan set. Oh, ini tak ada ini salah. Okay. Ini tak ada apa. Okay, persamaan set. Macam mana pula ni persamaan set? Cari nilai X. So, kalau cari nilai X, ini senang aja. Right? Kenapa senang? Alright. So, dia suruh cari X. So, X sama dengan, ini bahagilah dengan set 5. Sebab dia nak X kan? So, set 5. So, ini bahagi set 5. Ini pun X. Silap. Sebab ada X kat situ. Saya tak perasan. Ada X pula kat sini. Dekat sini ni ada X pula. Ya Allah. Okay, so kita alihkan X tu ke sini. So, set 5 X tolak X sama dengan set 8. So, ada dua terms. Ni terms yang pertama. Ini terms yang kedua. Kalau ada dua terms yang sama, so kita kena factorizekan X tu. So, apa yang tinggal? Set 5 tolak 1. Therefore, yang ini ni kita bawa ke sebelah jadi bahagi. Sebab kurungan ni dengan X ni darab. Bawa ke sini jadi bahagi. Itu maksud dia. So, therefore, X sama dengan set 8 bahagi set 5 tolak 1. Dia nak dalam bentuk penyebutnya tak ada set. So maka apa? Darablah dengan apa? Conjugate. Okay, set 5 1. Set 5 1. Sebab saya refer kepada dia punya penyebut dia tu denominator tu. So kalau tolak jadi tambah. Itu sahaja. Dia opposite. Yang ini tolak, ini jadi tambah. And then work out lah. Okay, and then work out lah. Alright, work out. Expandkan tu. Kembangkan. Okay.
kena kembangkan. Bawah ni kembangkan. And then atas pun kena kembangkan. Macam tu. Okay. Yang paling penting adalah remark tadi tu. Lagi sekali saya ulang. Remark yang ini. Yang warna purple ni. Hijau dan merah ni. Ini untuk tingkatan 4 lah. Yang tingkatan 5 sepatutnya dia dah master benda ni. Tapi tak master pun tak apa. Ini sebagai rujukan kamu. Saya tak marah. Kamu datang kelas kamu nak perbaiki ni pun dah bagus dah pada saya. Okay. So ini X tu dalam bentuk ni dan dia pun dalam bentuk set A over B kan. So kenalah darat konjugate. Okey, ini adalah contoh-contoh soalan. Right? Contoh-contoh soalan apa? SPM, trial. 2023 saya ambil, kebetulan ada. Dia cakap kat sini, kita remark je lah. Tukarkan, ini pecahan pula. Nombor desimal berulang ni, nombor pulang berulang ni, tanpa menggunakan kaedah janjang. Kaedah janjang. Tu maksud tadi-tadilah. Maksudnya kita ada dua. Satu kaedah fungsi, satu kaedah janjang. Dia pun dah cakap bukan kaedah janjang. Maksudnya kaedah fungsi tu lah. So, boleh gunalah. Kamu boleh buatlah. Macam tadi kan? Alright. Saya dah ni. Okey. Yang saya nak highlight adalah nombor 2 tu. Okey. Persamaan set 12X tolak set 5X sama dengan set 6. Okey. Tanpa menggunakan kaedah, cari nilai P dan Q. Okey, adalah so yang ini adalah yang ini sama dengan ini tau. Okey? Sama dengan itu kan. So nanti so apa maksud dia tu? Maksud dia sekarang kita ada dua term. Satu term ni term yang pertama, ini term yang kedua. Macam tadi soalan tadi kita ada bincang tu tapi kita tak selesaikan tu. Kita factorizekan X. Maka kita dapat set 12 tolak set 5. Sama dengan set 6. Macam tu. Okey, sama dengan set 6. Maka kita X sama dengan set 6 bahagi set 12 tolak set 5. So kita kena darabkanlah dengan conjugate dia. Okey. Set 12 dengan set 5. Set 12, set 5. Saya kenapa tulis dulu dia punya terms dia? Sebab saya refer kepada ni. Okey. Last but not least, saya letakkan dia punya apa? Operasi dia. Sebab ini tolak, sini tambah. Dia mesti opposite, bertentangan. And then, alright, dah dapat ni, bila kamu selesaikan ni, bila dah dapat dia punya jawapan, okay, so kamu comparekan dengan yang ini. Compare, bandingkan. Okay. Berapa set yang kamu dapat? Set apa yang kamu dapat? Q ni dia set 2. Tapi kat sini ada set 5 dengan ni. So kena ni lah. Kena expand. Berapa yang kamu dapat? Okay. Macam tu. Yang ini pun sama. Alright. Saya bagi hint je dulu. Kamu try. Alright. Sebab masa tak mengizinkan. Yang ini pun sama. Okay, ini persamaan dia. Okay, yang P kita bawa ke P tu. P ni kita bawa ke sini. Dia jadi set 2P tambah set 8P sama dengan set 24. So, yang ini negatif 8 ni bawa ke kanan jadi tambah 8. Macam biasa, kita factorizekan P. Sebelum ni kita factorize X. Okay, set 2 tambah set 8 sama dengan set 24 tambah 8. Ni pindahkan dia. Therefore, P sama dengan set 24 tambah 8 bahagi set 2 tambah set 8. Kenalah darabkan dia punya apa? Okay, conjugate. Set 2, set 8.
Okay, and then set 2, set 8. Apa operasi dia? Operasi dia apa? Tambah. So sini tolak. Macam tu. And then work out lah. Then work out. Okay. And then kamu work out. Nak jawapan nanti saya bagi. Right? Okay. Soalan. Saya harap kamu soalan ni Soalan thinking. Okay. So suruh rationalizekan kalau dia macam ni. Macam mana soalan tu set 8 tolak set 5 per per 6. Boleh per 6. Per 3 lah. Per 3. Okay. Ataupun set 3. Set 3. Okay. Kalau soalan macam ni guys, macam mana kita nak buat? Ataupun kejap ataupun soalan dia macam ni tau. Soalan untuk difikirkan lah. Alright. Tapi konsep dia tetap conjugate juga. Aduhai, bila saya nak cari je, dia tak jumpa. Kan? Wah, betul. Sekejap macam ni. Adalah macam ni lah kalau macam ni. Tak boleh juga. Kita P kan? Dia P kan? Samaan kan? Okay. So kalau soalan dia set 8 tolak set 5 per set X. Saya bagi mudah lah. Set X tolak set 5. Okay. Set X tolak set 5 per X tolak 4. Okay. So, macam mana kita nak, apa dia punya conjugate dia? Apa dia punya conjugate dia tu? Kalau macam ni. Okay. Kalau macam ni, conjugate dia, sepatutnya kalau kita tengok tadi tu, conjugate dia semua kita tengok dekat bawah kan? Okay, kita tengok kat bawah. Betul tak? Dekat bawah dia, opposite. Kalau macam ni, alright, kita kena darabkan dengan conjugate yang atas. So, set X, set 5, bahagi set X, set 5. Sebabkan dia tolak, ini katakan ni tambah lah kan? Ni tambah. Okay, ini tambah. So, dia punya ni, sebabkan ni tolak, so ini tambah. Pun boleh juga. Saya nak bagi tahu, bukan based on conjugate tu bukan hanya kita tengok penyebut sahaja. Kita kena tengok, boleh juga tengok dekat pengangka. Itu yang saya nak highlightkan kat situ. Itu sahaja. Okey, tak, ini untuk pengetahuan kamu lah nanti kan. Okey, untuk pengetahuan kamu lah. Untuk pengetahuan sahaja. Kalau ada keluar soalan macam ni. Maksudnya bukan bergantung kepada penyebut sahaja untuk kita buat conjugate. Dekat pengangka atas ni pun kita boleh buat darabkan dengan conjugate. Itu yang saya nak ni. So take note lah kamu. Okay. So, alright. Saya ada tinggalkan dekat sini. Okay. Dia memang required kamu untuk survive. Tengok buat macam mana. Nanti jawapan saya akan bagi. Alright. Saya akan bagi.
So ini pun sama, ini pun sama, ada contoh-contoh ni nanti untuk kamu sambung buat. Okay, nanti boleh refer kepada jawapan dia. Right? Okay. So I think that's all for now. Right? Alright. So I think that's all for now. Rasanya sampai sini sudut dulu untuk kelas kita. Dah kat 2 jam juga macam biasa. Alright. Thank you for coming.